yang kita berikan ya. Kita ada segmen bahasa dan kesusastraan Melayu untuk pagi ini. Betul sekali. Dan bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, kita jemput ke studio pada pagi ini. Alhamdulillah bersama dengan beliau pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Puan Helwa binti Haji Imran, merupakan PhD Bahasa Melayu dan Linguistik. Ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kerana hadir ke studio pada pagi. Terima kasih juga kerana menjemput. Ya, Alhamdulillah. Jadi penyerapan dalam bahasa Melayu ini tajuk yang kita bawakan untuk segmen kita pada pagi ini. Jadi sebagai mukadimahnya, apakah bahasa lain yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu ini? Okey, bahasa Melayu seperti yang kita ni tahu sebuah bahasa yang amat fleksibel sifatnya. Jadi sifatnya sebegini telah banyak menyerap kata-kata daripada bahasa lain. Jadi sejarah silam telah 2000 tahun lalu telah memberitahu bahawa bahasa Melayu telah menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit dari India, kemudian bahasa Arab setelah kedatangan Islam, dan kini disusuli bahasa Inggeris yang sangat banyak diserap ke dalam bahasa Melayu. Jadi sebetulnya banyak bahasa-bahasa lain yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu sebetulnya. Contohnya bahasa Portugis, Belanda, Tamil, Cina, Parsi dan sebagainya. Jadi katanya sebetulnya kami ingin tahu kenapa penyerapan bahasa ini terjadi, Puan? Mungkin dapat dijelaskan secara rinci. Okey, sebenarnya penyerapan bahasa ni merupakan suatu fenomena yang lumrah. Jadi ianya adalah biasa terjadi untuk setiap bahasa yang hidup di muka bumi inilah. Jadi ada beberapa faktor. Jadi yang pertama adalah kerana pertembungan budaya sesuatu bangsa. Ini adalah akibat daripada perdagangan, penghijrahan, dari persahabatan dan pendidikan. Jadi untuk keperluan juga kalau kita nada bahasa tu, kita ni nada kata tu dalam bahasa kita ni, jadi kita serap daripada bahasa lain. Jadi di samping itu untuk menggayakan lagi dan mengukuhkan kemampuan bahasa tersebut dalam menghadapi perkembangan zaman kita ni. Itu dia sebenarnya kenapa sebetulnya penyerapan bahasa ini terjadi. Jadi dengan adanya kenapa jadi kita perlu ada bagaimana sebenarnya penyerapan kata. Kadang-kadang ada faktor daripada macam perkahwinan jawapannya. Ya, perkahwinan bangsa, kemudian bermastautin di negara tani, maka adanya bahasa daripada yang lain itulah diserap. Jadi ia sebenarnya diserap secara alami. Tak payah macam ada protokol saya minjam bahasa ni. Jadi ia sangat fleksibel. Jadi ia diserap ke dalam bahasa Melayu pun kita ni disedarkan. Kita nak percaya bahawa bahasa tu adalah bahasa lain. Jadi sebabnya bahasa Melayu tu sendiri menyerap kata tu mengikut bunyi bahasa dan lidah orang Melayu. Jadi bahasa tersebut pun ketani dah tahu asal usulnya. Sekiranya kalau ketani mengkaji baru ketani tahu. Jadi bagaimana sebenarnya penyerapan kata ini terjadi? Jadi ia diserap seperti yang saya beritahu tadi secara alami. Jadi oleh kerana keperluan bahasa tersebut, bahasa kita ni, jadi kita menyerap bahasa. Jadi ia diserap secara alami, kemudian dimasukkan ikut struktur bahasa Melayu. Jadi antara adakah penyerapan kata ini bagus daripada segi positif dan juga negatifnya macam mana? Ia sebetulnya positif. Kalau bukanlah satu yang negatif lah, kerana penyerapan bahasa-bahasa ni merupakan salah satu strategi yang positif. Jadi untuk memvariasikan kata daripada segi semantik, jadi bahasa kita ni akan diperkaya lagi dengan kata-kata daripada bahasa-bahasa lain. Jadi seperti bahasa Inggeris sendiri sebetulnya banyak meminjam bahasa daripada bahasa lain juga, menyebabkan ia menjadi bahasa yang global. Jadi samalah juga kita ni bahasa Melayu. Jadi untuk memastikan bahasa Melayu itu tidak akan mati, jadi bahasa Melayu menyerap
kata daripada bahasa-bahasa lain. Jadi kalau Puan sendiri, bagaimana teknik mengekalkan? Maklum sajalah seperti yang daripada dulu sudah memang orang bahasa-bahasa tu banyak masuk. Bukan sahaja negara Ketani, malah negara luar dan juga sebagainya. Tapi untuk Ketani sebagai rakyat dan masyarakat di negara ini, untuk mengekalkan dengan bahasa Ketani sendiri, macam mana? Jadi untuk Ketani mengekalkan bahasa Ketani, jadi kita perlulah sentiasa menuturkan bahasa Melayu dan kita Ketani menyerapkan kata, tapi kata tersebut masih lagi mengikut lidah orang Melayu, diikut bunyinya, jadi maknanya mengikut kesesuaian budaya Ketani dan agama Ketani. Jadi bahasa Melayu itu akan sentiasa kekal dengan jati diri Melayu Ketani. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang Ketani amat berbangga jawapan. Kadang-kadang ada bangsa asing yang boleh berbahasa Melayu. Kalau dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik sekali. Dan ada saya pernah seorang kawan yang berasal daripada Belanda lah tapi menetap dalam 2 atau 3 tahun di Indonesia dan bahasa Indonesia beliau sangat luar biasa lah, dapat dikuasainya. Jadi nampak bahawa diorang pun mencintai bahasa Melayu tersebut. Alhamdulillah. Jadi pandangan Puan sendiri mengenai dengan perkara sedemikian. Jadi bila orang luar, bila orang asing menggunakan menutur bahasa Melayu ini. Artinya bahasa Ketani itu pun diketahui oleh orang luar. Jadi ia mudah untuk dituturkan juga. Bukan sahaja bahasa Inggeris yang kini global, jadi bahasa Melayu juga sebuah bahasa ilmu yang diketahui di dunia, dari seluruh dunia lah. Jadi secara kesimpulan tajuk yang kita bawakan pada hari ini Puan, itu penyerapan dalam bahasa Melayu melalui segmen yang kita bawakan hari ini. Okey, kesimpulannya bahasa Melayu sememangnya satu bahasa yang saya petik daripada satu sarjana ni, Muhammad Abdul Jabbar Beg. Beliau mengatakan Malay is a dynamic language which borrow freely from foreign language. Jadi menerusi kata-kata beliau ni, kita ni dapat tahu yang bahawa bahasa Melayu ni menyerap kata pun bukan untuk ia untuk memvariasikan lagi khazanah Ketani. Jadi khazanah bahasa Ketani, jadi bahasa kita ni pun tidak akan matilah. Bahasa Ketani akan sentiasa diangkat dengan jati diri Melayu. Betul ya. Kita kekalkan ini Puan ya. Baik, terima kasih Puan di atas perkongsiannya. Alhamdulillah sedikit sebanyak Auda dan juga Atul ya, Ketani dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan Ketani. Saya tidak-tidaknya memberi suntikan suntikan semangat untuk Ketani lebih mencintai bahasa Ketani. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Helwa binti Haji Imran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.